Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda bersama kami seperti kebiasaan bicara naratif pada pukul 9 malam di saluran berita RTM TV1 dan penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Ya, seperti mana kita sudah maklum di Dewan Rakyat pada ketika ini sudah pun diluluskan dengan sokongan 2/3 daripada sokongan ahli Dewan Rakyat dengan 209 daripada 220 undian yang diperlukan untuk meluluskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 berkenaan tentang peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti yang telah pun diluluskan dan kini akan masuk ke pembentangan dan juga bacaan di Dewan Negara. Cuma apa yang kita memberikan gambaran adalah bagaimana pindaan ini juga telah pun memberikan dan juga memberikan gambaran baru kepada pindaan Fasal 3A Perkara 10 kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Dalam konteks pengamalan demokrasi di Malaysia, bagaimanakah RUU anti lompat parti ini memberikan gambaran ia selari dan juga selaras dengan amalan demokrasi yang diamalkan di negara ini. Untuk bercakap lebih lanjut dan juga untuk mengulas berkenaan topik kita RUU anti lompat parti demokrasi matang di Malaysia, saya amat bersati untuk bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, pensyarah sosiologi politik, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof, pensyarah dan pendidik Pusat Polisi Perdana Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Dr. Fatih dan juga Dr. Siva Murugan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah kita menyaksikan satu lagi aspirasi dan juga inisiatif yang telah pun berjaya diletakkan dalam kerangka Dewan Rakyat untuk pindaan ataupun RUU anti lompat parti ini mendapat persetujuan lebih daripada 2/3 di Dewan Rakyat. Dalam perihal ini, Prof. Siva, apakah ia selari dengan pengamalan demokrasi dan juga selari dengan prinsip serta aspirasi demokrasi yang diamalkan selama ini, Prof? Ya, bagi saya yang harus kita lihat adalah satu legasi, satu permulaan, satu persejarahan kepada sistem struktur pentadbiran negara. Dalam konteks ini sudah pasti ada yang akan menyoal apakah ini membawa kepada soal kematangan pendemokrasian negara kita. Dalam soal ini harus kita lihat dua perkara. Satu, bagaimana ia memberikan isyarat kepada wakil rakyat agar berpegang kepada prinsip politik kepartian. Dan yang kedua, menghargai mandat yang diberikan oleh rakyat. Dalam soal negara kita, lazimnya demokrasi dikaitkan dengan amalan 5 tahun sekali kita adakan pilihan raya, parlimen dibubarkan dan membolehkan rakyat memilih. Dan apatah lagi dalam konteks sekarang ini, kita lihat ini juga akan menguji tingkah laku wakil rakyat supaya berpegang kepada prinsip politik kepartian yang telah dipersetujui sebelum pilihan raya dan tidak ada lagi tingkah laku atau gelagat yang boleh membawa kepada tahap ketidakpercayaan dalam kalangan masyarakat. Bagi saya, ini adalah salah satu tahap kematangan baru dalam proses demokrasi. Kerana kalau kita lihat pada pilihan raya negeri Melaka dan Johor, kita telah melihat kejatuhan mereka yang keluar mengundi. Adakah disebabkan oleh rasa kecewa, mual dengan politiking dan juga sifat wakil rakyat yang tidak menghargai mandat yang diberikan oleh rakyat? Apakah itu juga sebenarnya memberikan cerminan kepada kelesuan politik? Dan apakah ini juga memberikan gambaran kepada bagaimana mereka yang keluar beramai-ramai pada 2018 seolah-olah merasakan bahawa apa yang mereka lakukan itu tidak diberikan kepentingan keutamaan oleh dalam kalangan wakil rakyat? Jadi bagi saya, dalam kita meraihkan proses pendemokrasian yang pernah kita lihat sejak 1959 sampai ke 2018, ini juga adalah satu titik tolak baru. Wadah ini memberikan gambaran kepada kita politik tidak bersifat statik tetapi wujud dinamika yang menyeluruh dan bagaimana wakil rakyat harus melihat larangan untuk keluar parti ini adalah sebenarnya untuk mempertahankan proses pendemokrasian yang telah mereka lalui dalam struktur dan juga proses yang telah kita hargai selama ini. Bagi saya, demokrasi ini mungkin tidak matang lagi kerana ada beberapa lompong yang perlu kita perbaiki, melakukan penambahbaikan, tetapi fasa permulaan ini adalah baik untuk negara kita untuk melalui satu tahap transisi yang jauh barangkali akan memungkinkan proses pendemokrasian yang kita impikan dalam masa beberapa tahun akan datang. Politik itu yang tidak matang ataupun pemain politik itu yang sebenarnya masih belum matang dalam merencana dan menggerakkan politik, Doktor? Bagi saya pemainnya. Pemain harus melihat kepada bagaimana prinsip yang mereka pegang, pegangan fahaman politik dalam ketika mereka melalui pengkaderan dan juga proses mereka dipilih sebagai wakil rakyat. Melalui politik kepartian mereka itu, jika dijunjung, maka kita akan lihat bagaimana tidak wujud pengkhianatan kepada politik itu sendiri. Kenapa kita kerap katakan politik itu kotor? Adakah kerana amalan dalam kalangan beberapa pemimpin yang sebenarnya melakukan sesuatu tingkah laku yang tidak dipersetujui oleh masyarakat majoriti? Dan waktu yang sama, kalau kita perhatikan kepada
kajian-kajian dilakukan, kedudukan tokoh politik berada di tahap terendah. Mengapakah ia berlaku? Adakah kerana tingkah laku ataupun politik yang telah diamalkan oleh mereka? Bagi saya, di sinilah ia menjadi satu ujian. Dan bagaimana kita tidak boleh salahkan kesemua wakil rakyat berpegang kepada kedudukan seperti itu. Apa yang berlaku jelas bukan satu yang baru. Sejak 1970-an lagi kita telah melihat tingkah laku ini wujud. Dan di Kelantan dan juga di Pulau Pinang telah mengusulkan perubahan pembaruan, tetapi tidak berlaku kerana menyanggahi kedudukan perlembagaan. Tapi hari ini kita melihat keempat-empat negeri di bawah kerajaan pembangkang bersetuju untuk meluluskan dan juga membawa perubahan, dan saya percaya ia juga akan lakukan secara menyeluruh oleh negeri-negeri lain kerana mendapati bahawa ini adalah sesuatu yang memungkinkan partisipasi politik, sosialisasi politik dalam kalangan rakyat akan membesar. Kita tidak mahu melihat kelesuan itu menyebabkan seolah-olah wujud keadaan tidak stabil, tidak menentu yang berpanjangan. Kita memerlukan sebuah kerajaan yang ampuh, kukuh. Kita memerlukan kematangan dalam soal bukan secara beremosional tetapi rasional, praktikal dalam amalan yang dilakukan oleh wakil rakyat supaya mereka diteladani, mereka menjadi contoh, mereka akan menjadi idola kepada rakyat yang mengundi mereka dalam sesuatu kawasan. Lazimnya kita lihat ada 3 pilihan, sama ada kepada calon, kepada parti atau isu. Mungkin sebelum ini isu mendominasi. Tetapi kita juga harus memberikan kepentingan kepada calon dan juga kepada tingkah laku parti. Dan di sinilah amalan pendemokrasian itu penting. Tidak lagi menyekat mereka yang berwibawa, ada ketokohan, sosok yang dianggap boleh ditampilkan menjadi contoh kepada yang lain. Supaya anak muda, generasi muda ini, apatah lagi undi 18 telah diperkenalkan, mereka mahu melihat proses ini merupakan proses yang bukan sekadar menguji demokrasi, tetapi sejauh mana mereka turut serta dalam proses itu, dihargai, diiktiraf, diberikan penghormatan yang seiring dengan apa yang berlaku. Apa gunanya perubahan berlaku tetapi masih lagi melihat sosok yang sama menguasainya. Jadi dalam konteks ini kita mahu melihat perubahan itu harus didampingi dengan perubahan-perubahan yang lain. Bagi saya, kita melihat RUU, larangan keluar parti ini adalah satu permulaan yang baik. Ia harus dilengkapi barangkali dengan akta penyeliaan dana politik. Kita juga harus perkenalkan akta lain, akta etika wakil rakyat. Supaya ketiga-tiga ini bersifat resiprokal akan melahirkan satu keintiman, keserasian untuk membolehkan masyarakat di luar, bukan sekadar pengundi, tetapi mereka yang tak pernah keluar mengundi selama ini juga akan melihat ini adalah satu keazaman politik yang luar biasa. Yang mahukan rakyat itu dihormati dan bagaimana mahukan satu perubahan pembaruan yang seiring dengan kedudukan dalam peringkat bukan saja dalam negara tetapi membolehkan masyarakat luar juga menghormati kita. Sudah pasti dengan RUU anti lompat parti ini juga akan menghasilkan dan juga memberikan gambaran untuk kita mengelakkan amalan politik wang ataupun bargaining dalam sistem politik negara yang seringkali berlaku sebelum ini. Dr. Fatty, apabila kita bercerita tentang pengenalan suatu rang undang-undang, seperti mana juga undi 18, ia juga akan turut terpalit dan juga melibatkan pindaan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi bagaimanakah RUU anti lompat parti ini bersangkut rapat dengan pindaan dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan untuk kita mengenal bagaimanakah proses untuk meminda perlembagaan dan juga memperkenalkan RUU anti lompat parti ini? Terima kasih saudara Ismail, rakan saya Prof Siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita lihat di dalam RUU yang diluluskan baru-baru ini, kita dapat lihat bahawa undang-undang yang diperkenalkan itu sebenarnya tidaklah menghalang secara langsung wakil-wakil rakyat untuk melompat. Tetapi halangan itu berbentuk tidak langsung. Maksudnya sesiapa yang melompat, khususnya wakil rakyat lah dimasukkan di sini, maka mereka akan hilang kerusi di dalam dewan. Dan mereka tidak lagi dianggap sebagai anggota dewan, sama ada Dewan Rakyat atau jika diperkenalkan di peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri. Dan pendekatan ini diambil kerana wakil-wakil rakyat, bagi wakil rakyat, kedudukan di dalam dewan itu merupakan satu perkara yang penting. Elemen yang sangat penting. Seorang ahli politik kalau berjaya menjadi wakil rakyat itu satu kemenangan yang besar. Dan tentunya
tindakan hilang kerusi itu adalah satu tindakan yang menjadikan wakil-wakil rakyat ini serik atau tidak berani untuk melompat parti. Ya. Cuma hilang kerusi bukan hilang kelayakan, ya? Tidak hilang kelayakan tetapi hilang kerusi yang sedang dipegang itu. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam konteks ini, menarik juga untuk kita lihat di dalam negara kita, istilah yang digunakan ialah lompat parti. Atau kalau kita nak guna bahasa Inggeris mungkin party hopping. Tetapi istilah yang lebih popular di dalam amalan demokrasi berparlimen sebenarnya floor crossing. Floor crossing maknanya melintas lantai, iaitu di dalam konteks dewan itu sebelah sini pembangkang, sebelah sini kerajaan, apabila bertukar sokongan itu maknanya floor crossing. Tetapi di dalam negara kita istilah yang popular lompat parti, sehingga kita tahu ada istilah katak dan sebagainya. Sebenarnya ini bukan satu perkara yang lahir begitu saja, tetapi ia timbul kerana sentimen rakyat. Sentimen rakyat bukan dirancang oleh sesiapa, tetapi menggambarkan bahawa rakyat tidak suka dengan amalan itu. Dan kalau kita perhatikan di dalam pindaan yang dilakukan itu, yang pertama sekali yang dipinda adalah perkara 10 dengan diperkenalkan fasal 3A di bawah perkara 10 itu yang meletakkan peraturan lompat parti ini sebagai pengecualian kepada kebebasan berpersatuan. Ini satu perkara yang penting kerana kalau kita mengimbau kembali keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung, Supreme Court pada waktu itu, dan juga Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi berkait dengan kes yang melibatkan pindaan di dalam Perlembagaan Negeri Kelantan, yang mana Mahkamah Agung telah memutuskan pindaan itu tidak sah. Undang-undang lompat parti di Kelantan tidak sah dengan alasan bertentangan dengan perkara 10 tadi, kebebasan berpersatuan. Dan kalau kita perhatikan tindakan yang dilakukan oleh Parlimen melalui jawatan terpilih yang telah melaksanakan tanggungjawabnya dalam tempoh yang agak lama, yang kita tahu mesyuarat beberapa kali dan sebagainya, telah memilih untuk meletakkan pengecualian. Itu satu langkah yang bijak, kerana dengan cara itu sekurang-kurangnya kita dapat mengelakkan atau mengurangkan risiko peraturan anti lompat parti ini dicabar di mahkamah. Dan juga kalau kita perhatikan, walaupun di peringkat awal cadangan untuk menjadikan undang-undang ini dalam bentuk akta, tetapi terdapat cadangan balas yang meminta supaya ia dijadikan sebahagian daripada perlembagaan itu sendiri. Saya kira ini satu langkah yang bijak, kerana jika sekiranya diletakkan di bawah akta, masih ada risiko ia dicabar dan juga didapati tidak sah. Okey. Baik, Doktor, kita akan mendapatkan penjelasan langsung daripada Doktor seketika nanti. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali dalam Bicara Naratif. HOPE bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Anak yang tidak mendapat cukup makanan berkhasiat berisiko mengalami masalah berat badan, susut serta bantut. Kurang zat makanan akan menyebabkan anak kita kelihatan kecil dan rendah berbanding rakan sebaya, sering sakit, tidak aktif, bermasalah dalam pembelajaran, tidak produktif, kurang keyakinan diri dan berisiko kepada masalah penyakit lain. Jadi, pastikan anak kita mendapat makanan yang berkhasiat agar mereka membesar dengan sihat, kuat, bijak dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah bilik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1 juta, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023.
Trend inflasi global, terutamanya di negara-negara industri dan di negara-negara maju sedang meningkat secara agresif. Dan bank-bank negara di negara-negara tersebut sedang membuat adjustment, termasuk dalam adjustment OPR mereka secara agresif. Dan itu akan membawa impak juga akhirnya kepada negara kita. Maka langkah-langkah proaktif untuk mempertingkatkan ketahanan ekonomi negara dan juga untuk mempertingkatkan keupayaan kita menangani ataupun mengawal inflasi menjadi semakin mencabar, semakin mendesak dan menjadi tanggungjawab pada jawatan kuasa ini untuk terus mengambil langkah-langkah proaktif, bukan saja soal mengawal inflasi tetapi juga untuk kita memastikan impak negatif inflasi kepada rakyat, terutamanya kumpulan rentan ataupun kumpulan yang vulnerable, itu sentiasa diambil kira. Perluasan skop dan kelayakan mahasiswa dan pelajar-pelajar untuk membuat permohonan bagi program peranti siswa. Pelajar-pelajar mengikuti program asasi di IPTA, Kementerian Pengajian Tinggi, program-program pelajar-pelajar yang mengikuti program matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, pelajar-pelajar semester 1 dan 2 sekolah-sekolah menengah, kalau dulu dirujuk sebagai pelajar tingkatan 6, Kementerian Pelajaran Malaysia juga mulai hari ini, pelajar-pelajar diploma vocational Malaysia di college-college vocational yang menjalankan program diploma. Dan permohonan ini dibuka sehingga 30 hari bulan September bagi mereka yang belum membuat permohonan. Baik, bersua kembali dalam bicara naratif, kita bercakap tentang rang undang-undang anti lompat parti untuk kita mengangkat prinsip demokrasi, khususnya dalam melihat apakah ia selari dengan prinsip demokrasi. Tadi kita bersama dengan Dr. Fatty untuk bercakap lebih lanjut tentang RUU ini bersifat halangan tidak langsung untuk memastikan ahli Dewan Rakyat yang melompat parti itu akan hilang perjawatannya di Dewan Rakyat. Jadi perihal tentang isu pengecualian dan juga floor crossing ini sudah pun dibincangkan. Cuma persoalan yang penting, apakah cadangan untuk pengundi bagi memecat ahli-ahli Dewan Rakyat yang melakukan kesalahan ataupun melompat parti itu boleh dipersetujui ataupun boleh dibawa dalam satu ruang lingkup untuk kita menterjemahkan dan juga untuk kita memanjangkan lagi isu-isu berkenaan tentang melompat parti ini, Doktor? Ya, Ismail. Kalau kita perhatikan di dalam pindaan perlembagaan itu, dia ada dua bahagian yang penting, iaitu bahagian yang pertama melibatkan pengecualian di bawah perkara 10. Yang kedua, kandungan yang memperuntukkan tentang hilang kerusi atau kekosongan kerusi itu melalui satu perkara yang baru ditambah, iaitu perkara 49A, yang mana di bawah perkara 49A ini memperuntukkan peraturan untuk dua pihak atau dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang bertanding atas tiket parti, dan kelompok kedua, mereka yang bertanding atas tiket bebas. Okey. Untuk mereka bertanding atas tiket parti ditentukan bahawa kerusi mereka dianggap kosong apabila berlaku dua perkara, iaitu yang pertamanya apabila mereka mengisytiharkan atau melepaskan keanggotaan parti politik, iaitu mereka isytihar keluar daripada parti atau tidak lagi bersama dengan parti, atau yang kedua apabila beliau tidak lagi menjadi anggota parti politik. Kalau kita perhatikan, agak menarik dua perkara yang kelihatan seperti hampir sama tetapi dibezakan di sini, iaitu yang pertamanya melepaskan keanggotaan. Itu adalah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh wakil rakyat itu sendiri yang mengisytiharkan keluar daripada parti atau tidak lagi menjadi anggota parti. Tetapi yang kedua itu dalam bentuk tidak lagi menjadi anggota parti politik. Ini satu perkara yang menarik kerana bila kita perhatikan di dalam fasal yang kedua, terdapat juga peruntukan yang berkaitan dengan mereka yang dipecat daripada parti. Maksudnya yang kategori yang kedua ini tidak lagi menjadi anggota parti ini, dia bukan dipecat.
Okey. Tetapi satu kategori yang boleh ditentukan melalui perlembagaan parti itu sendiri. Maksudnya di dalam perlembagaan parti politik mereka boleh menetapkan beberapa kriteria bagi seseorang wakil rakyat yang bertanding atas tiket parti untuk dianggap sebagai tidak lagi mengikuti parti berkenaan. Dengan cara demikian, itu boleh menjadikan mereka terpaksa kosongkan kerusi atau di dalam istilah lain, mereka dianggap sebagai telah melompat parti. Okey. Dan contohnya begini, Saudara Ismail, mungkin di dalam perlembagaan parti itu boleh ditentukan seseorang yang memberikan undi di dalam Dewan Rakyat bertentangan dengan keputusan parti. Contohnya, dia daripada parti A, kemudian parti A menetapkan bahawa perlu sokong contohnya. Dan tiba-tiba di dalam Dewan dia tak sokong. Bermakna dia bertindak bertentangan dengan keputusan parti. Pada asalnya ia tidak dianggap sebagai melompat parti. Kerana dia tidak isytihar keluar parti. Tapi dia cuma bertindak bertentangan dengan keputusan parti. Tetapi di dalam perlembagaan parti boleh dikategorikan orang demikian atau wakil rakyat demikian sebagai tidak lagi menjadi anggota parti. Ini satu perkara yang boleh dilakukan melalui pindaan perlembagaan parti. Okey. Jadi, apakah pindaan perlembagaan parti pada ketika ini memberikan ruang secara terus kepada isu-isu berkenaan sama ada keluar daripada parti ataupun dipecat daripada parti untuk kita mengenal dengan lebih lanjut bagaimana ia bersangkutan dengan perkara berkenaan tentang melepaskan keanggotaan parti untuk disabitkan sebagai hilang kerusi, Doktor? Ya, Dr. Siva. Tak, bagi saya ada parti yang sudah menyatakan kedudukan mahu meminda bersesuaian dengan apa yang telah dilakukan perubahan di dalam parlimen. Maksud parti juga mahu menentukan bahawa selepas ini wakil rakyat yang akan bertanding itu tahu inilah batasan limitasi kepada kedudukan mereka. Supaya ini juga memberikan isyarat kepada wakil rakyat, bakal wakil rakyat, bahawa mereka tidak boleh menyalahgunakan kedudukan pangkat kuasa dalam parti semata-mata untuk bergelar sebagai seorang wakil rakyat. Saya rasa kan bahawa itu jelas. Sama ada ini demokrasi atau tidak, tapi ini juga terikat dengan fahaman politik asal mereka. Mereka harus berpegang kepada prinsip di dalam parti. Mereka tidak boleh dilihat melakukan tindak tanduk gelagat yang songsang dengan amalan yang telah dipersetujui oleh majoriti dalam parti. Dan saya rasakan bahawa ada parti yang akan melakukan perubahan-perubahan ini selepas ini. Misalnya DAP sudah menyatakan bahawa mereka mahu melakukan perubahan itu supaya ia seiring dengan kedudukan, supaya tidak ada ahli atau wakil rakyat yang menyalahgunakan kedudukan selepas ini. Bermakna sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Fahmi tadi, bahawa apa saja yang dilakukan di peringkat atasan haruslah melihat kepada cerminan di dalam parti itu sendiri, supaya ini memberikan gambaran bersifat menyeluruh, holistik, tidak lagi wujud kekeliruan dalam pegangan mereka. Tapi itu bermakna, Dr. Siva, the party itself ataupun parti itu mempunyai kuasa supreme untuk menentukan tindak laku dan juga gerak-geri bagi seseorang ahli politik ataupun bagi seorang wakil rakyat. Walaupun mungkin tindakan parti itu dilihat sebagai jeopardize ataupun memberikan gambaran yang tidak enak kepada parti itu sendiri, dan kalau ahli itu tidak bersetuju, di manakah masa depan parti itu kalau tidak boleh ditegur ataupun tidak boleh bercanggah dengan pandangan ahli-ahli di akar umbi? Saya setuju. Saya juga pernah menjelaskan kedudukan itu, di mana apabila parti dikuasai oleh individu tertentu, sudah pasti apa saja keputusan yang bercanggah dengan keperluan kemahuan individu tersebut akan dianggap engkar kepada parti. Dan seterusnya, individu yang engkar itu barangkali akan dipecat ataupun dibawa ke lembaga tata tertib parti, diambil tindakan, dan seterusnya pilihan juga adalah kepada individu itu sama ada mahu kekal ataupun keluar daripada parti. Ini antara lompong-lompong yang masih wujud. Inilah soal bagaimana kita nak mengelak parti terlalu berkuasa, wujud sema dan imbang dalam parti agar penguasaan itu memberikan gambaran kepada individu itu prinsip lebih penting daripada apa saja ketentuan yang dibuat oleh